yang cikgu-cikgu peganglah sekarang ni yang saya pegang, saya buat rujukan kalau saya nak merujuk kepada format baharu dan kalau saya nak merujuk soalan ke apa ya, berapa markah dan sebagainya, inilah yang saya pegang. Inilah yang saya pegang. Okey. Alright, so ini dia, patah balik kat sini. Ini dia apa perkaranya. Baik ya, kat sini. Cikgu buka mic cikgu. Cikgu Umi tak dengar suara. Buka mic cikgu. Kak Mimi, suara tak dengar. Kak Mimi off tu, off mic. Okey, dengar tak? Tertekanlah. Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Tertekan kot button tu, tak perasan. Ni budak presentation kat. Mana presentation tadi? Ni. Duduk. Sekejap saya buka balik presentation. Sorry. Mana? Tak. Ya. Kak, PowerPoint ni dah nampak. Kak, PowerPoint dah nampak dah. Suara saya dah dengar Dah nampak. Dah dengar dah. Okey. Okey. Boleh teruskan. Terima kasih sebab respon. Saya shock sendirilah cakap tadi. Okey, nampak dah PowerPoint? Okey, nampak. Okey. Alright. Sekejap, saya besarkan. Okey Okey, jelas Jelas tak? Suara jelas, saya Kak. jelas tak? Suara jelas, PowerPoint pun jelas. Alright, sebelum tu saya nak tanya, ada yang record ke saya punya ni? Sebab saya perkara Okey, kertas satu kat situ kamu boleh lihat ada kertas satu dan ada kertas dua. Ada sekalikan dekat sini. Okey, so jenis instrumennya masih lagi ujian bertulis. Bertulis maksudnya kamu kena jawab atas kertas ya. Baik, kedua jenis item kita tengok kertas satu. Okey, kertas satu objektif aneka pilihan. Maksudnya samalah dengan sebelum ini. Maksudnya ada soalan dan ada multiple choice. Aneka pilihan, ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey, kemudian bilangan soalan 40 markah. Okey, dan jawab semua soalan. Tak ada pilihan dekat situ. Okey, so jumlah markah daripada kertas satu ni 40 ya. Okey, konstruknya apa? Okey, masuk konstruk adalah apa perkara yang diuji ya. Kat mana yang diuji? So, yang diuji adalah mengingat dan memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Kalau mengingat dan memahami ni soalan yang tidak ada working. Maksudnya contoh mungkin tanya bilangan bucu bagi oktagon contohnya. Kat situ tidak ada jalan kerja, tidak perlu working. So itu adalah mengingat dan memahami.
Kemudian mengaplikasi, maksudnya ada soalan penyelesaian masalah, itu maksudnya aplikasi. Daripada pengetahuan skill kemahiran kamu yang belajar itu, kan, bab-bab tertentu, kemudian ada soalan penyelesaian masalah. Kat situ dah aplikasinya ya berlaku. Kemudian menganalisis, ni pun sama juga soalan penyelesaian masalah. Okey, ada benda yang diuji kat situ, buat analisa, buat pengiraan, bagi jawapan. Itulah maksudnya ya. Okey, kemudian tempohnya adalah 1 jam 30 minit. Okey, yang ini ada kelainan daripada KBSM, daripada yang sebelum ini iaitu sebelum ini masa menjawab hanyalah 1 jam 15 minit dengan 40 soalan, tapi untuk kamu telah ditambah 15 minit lagi menjadi 1 jam 30 minit ya. Okey, so cakupan konstruk, yang ini adalah, kita tengok tu standard kandungan, standard pembelajaran dalam DSKP KSSM tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi untuk kamu tingkatan 5 SPM, nak menghadap SPM ni sebenarnya kamu tak ada alasan untuk kata cikgu tak tahu benda ni, cikgu lupa, cikgu tak faham lagi sebab yang ditanya adalah yang telah kamu belajar dari menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, aras kesukaran ni sama dengan sebelum ini iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Okey, rendah tu ini daripada ratio, daripada nisbahnya 5, nisbah 3, nisbah 2. Maksudnya soalan yang paling banyak adalah soalan aras rendah sebenarnya. Kemudian diikuti oleh soalan aras sederhana, soalan aras tinggi itu kalau daripada 10 soalan hanya 2 saja soalan aras tinggi ya. Okey, kaedah penskoran, dikotomus. Dikotomus ni maksud kita tanda je lah ikut apa yang kamu tandakan dekat jawapan tu, itu saja. Okey, kemudian nombor 10, alatan tambahan. Okey, 10 saya tu ke tepi pula Okey. Alatan tambahan adalah yang dibenarkan. Kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan okey, yang ni yang biasa kamu guna tu Casio ke Philips ke apa tu semua, itu boleh itu memang dibenarkan. Okey, dan satu lagi tambahan hari tu untuk kami punya taklimat ni ada cikgu yang bertanya tentang pembaris fleksibel kan yang kamu gunakan untuk melukis graf fungsi. Okey, pembaris fleksibel yang boleh lentur-lentur tu pun dibenarkan Okey, kemudian kita pergi dekat kertas 2. Okey, saya pergi satu-satu Right. So jenis instrumen bertulis. Okey, bertulis. Maksudnya kamu bukan jawab tu secara maya ataupun secara lisan. Memang kena tulis jawapan macam kita biasa buat ni lah. Baik, okey, jenis item. Okey, subjektif. Tengok tu, subjektif respons terhad dan subjektif berstruktur. Okey, apa maksud respons terhad? Maksudnya kita melihat secara, mungkin jawapan kamu tu hanya sedikit lah responsnya terhad kalau jawapan tu pun terhad sama ada A atau B macam tu, itu je, ataupun kalau jawapannya A saja, itu je, itu masuk respons terhad ataupun berstruktur. Berstruktur ni dia ada step-step dia Okey, baik, nombor 3 bilangan soalan. Okey, yang ini ada kelainan daripada yang KBSM ada 3 bahagian. Kalau sebelum ni SPM sebelum ni hanya ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B, tapi untuk kamu ditambah satu lagi bahagian iaitu bahagian C. Baik. Okey, so jumlah markah 100. Okey, so untuk matematik sebenarnya totalnya adalah 140 markah bila ditambahkan kertas 1 dan kertas 2 140 markah. Okey, so yang ini Cikgu share screen ke? Ya, saya share screen. Tak ada pula. Macam tak ada? Saya tak klik apa-apa. Cikgu. Tak ada. Ada tak? nampak muka cikgu je. Nampak muka saya je? Kena share screen balik kot. Okey, saya share balik. Sekejap ya. Okey, kena bagi respon macam ni tau. Kerana nanti saya shock sendiri. Kejap ya, saya tengah cari button dia. Ya Allah, manalah pula ni. Tadi tu Hana kan? Ya. Thank you sebab sekejap saya share balik.
Saya share balik. Saya buka balik Teams. Okay. Stop sharing. Ada tak? Tak apa, saya share balik. Tak ada. Okay, kejap-kejap. Saya buka balik. Saya tak tekan apa-apa tau sebenarnya. Saya memang concentrate dekat apa? Saya memang concentrate dekat presentation. Cikgu, Ya? saya rasa memang ada macam beberapa orang yang nampak, ada orang yang tak nampak. Okay, Saya saya nampak share je. balik. Yeah. Okay. Sekejap. Saya try share balik. Kan sebab kita tak biasa guna Teams ni. Tapi tak apalah. Dia lebih kurang macam Meet. Tetapi macam itulah ada cabaran dia. Okay. Alahai. Setengah seronok kan. Nampak tak? Tak. Tak nampak? Allah Akbar. Tak. Tak juga. Kejap-kejap. Kak Mini, saya nampak skrin ni. Ha. Yelah, saya pun nampak. Saya pun nampak. nampak. Saya nampak. Alamak. Saya tak nampak. Ramai tak yang tak nampak? Tak nampak. Cikgu. Tak Alamak. nampak. Siapa yang tak nampak tu? Nampak. Oh, nampak. Cikgu Izzah tak nampak. Cikgu Izzah tak nampak. Tak nampak. Okay, saya buat teknikal ni, saya tak reti nak godik-godik lah ya sebab saya memang buat macam biasa ni. Maksudnya bukan dekat saya lah bila tak nampak. Bila kamu tak nampak sebab ada sebahagian yang nampak. Macam ni nampak tak? Saya nampak je dia tadi. Okey. Tak nampak. Tak Apa yang nampak. tak nampak tu sebab pakai phone. Sebab apa? Pakai phone. Pakai? Phone. Pakai Telefon. phone. Telefon. Saya nampak je Telefon. saya pakai laptop. Oh, okey. Agaknya kamu boleh switch dekat FB Live ke apa? Mungkinlah. Okey, siapa yang tak nampak tu mungkin boleh tengok dekat FB. Sebab Ya. kita live Sebab sekarang. yang ni sebab saya rasa bukan dekat saya. Sebab saya present macam biasa. Elok je dan sebahagian pun nampak. Okey. Buka laptop lah kot ya. Siapa yang ada laptop boleh buka laptop ataupun tengok FB live sambil BST lah ya. Okey, so saya akan teruskan kan sebab dah 11.21 ke kalau godik-godik kat sini pun nanti banyak benda tak boleh cover. Ya. Okey. Baik. Kemudian saya sambung ya. Saya sambung. Okey. Baik, nombor 3 ni tadi bilangan soalan. Baik ya. Bahagian A ada 10 soalan. Okey, di mana jumlahnya 40 markah. Bahagian A ni tak boleh pilih. Kamu kena jawab semua. Okey, kemudian bahagian B ada 5 soalan di mana markahnya 45 markah. Okey, juga jawab semua soalan. Tidak ada pilihan di situ. Okey, dan bahagian C ya, 2 soalan. Okey, tapi pilih 1 soalan saja di mana totalnya jumlah markahnya 15 markah. Okey, jawab satu saja kat situ. Baik, jadi maksudnya semua sekali ada 16 soalan yang kamu kena jawab. Ya, 16 soalan dengan 100 markah. Baik. Cikgu. Saya. Kat FB suara cikgu macam kurang jelas. Okey, saya cakap kuat lagi. Saya cakap kuat lagi lah. Okey, saya cakap kuat lagi. Thank you response. Baik, so nombor 5, apakah konstruknya? Konstruknya adalah, okey, sama macam dekat kertas 1 iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Maksudnya kat situ ada soalan yang mungkin tidak ada working, tak ada working. Okey, kemudian ada soalan penyelesaian masalah kan. Tetapi ada tambahan 2 dekat situ iaitu menilai dan mencipta. Okey, menilai ini kamu kena bagi pandangan sendiri dan kena bagi justifikasi.
Ini adalah beza KSSM berbanding KBSM. Kat sini kamu kena bagi penilaian kamu, kena bagi sebab. Kenapa kamu pilih jawapan ini contohnya, atau kena pilih jawapan satu lagi, kena bagi sebab. Okey, dan akhir sekali adalah mencipta. Mencipta ni maksudnya kamu mungkin akan keluar dengan penyelesaian yang kamu fikirkan sendiri. Kat sinilah apa yang baharu berbanding KBSM. Okey, tempoh masa adalah 2 jam 30 minit. Yang ini sama dengan KBSM. Okey, cakupan konstruk sama. Kita akan rujuk pada DSKP daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kemudian aras kesukaran pun sama, 5/3/2. Soalan aras rendah adalah yang paling banyak sekali sebenarnya. Iaitu daripada 10 soalan ada 5 soalan aras rendah. Okey. Baik, kemudian kaedah penskoran adalah analitik. Maksudnya kita akan melihat dari segi 3 perkara, iaitu aras pengetahuan, kemudian kita tengok kerja, ada working dia kita tengok juga, dan kemudian pada nilai yang terakhir. Analitik lah, kita tengok satu-satu. Kita akan check working kamu itu daripada atas sampai ke bawah. Okey, kemudian alatan tambahan, kemudian alatan tambahan, sama juga kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan, kemudian alatan geometri untuk melukis dan mengukur, alatan geometri, jangka lukis, jangka protractor, jangka lukis, apa lagi tu, pembaris and everything semua tu. Dan tambahan tadi, apa yang saya cakap tadi adalah pembaris fleksibel yang boleh bengkok-bengkokkan tu. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh kalau nak tanya saya sebab lepas ni kita akan pergi pada contoh-contoh soalan. Ada nak tanya? Okey, kalau tak ada saya bergeraklah. Okey. Ini contoh-contoh item. Ini kertas 1 dahulu. Saya start dengan kertas 1 dahulu. Okey, 2 soalan kat sini. Okey, kamu tengok. Okey, kalau melihat yang pada saya tengok, yang ini tidak bezalah dengan soalan sebelum ini, soalan KBSM. Sama. Tidak ada beza sangatlah. Okey, macam yang nombor 1 itu, tidak ada pengiraan pun. Okey, ini cuma menukar bentuk perpuluhan, tukar kepada bentuk piawai. Okey, kemudian pilihlah A, B, C atau D. Cikgu. Cikgu dah tukar slide lain. Saya dah tukar slide lain. Kat sini saya punya masih kekal kat slide yang sama. Saya rasa Teams ni dia lambat sikit lah sebab anak saya cakap memang Teams ni lambat sikit Okey, tunggu jap. Sebab saya dah tukar slide seterusnya ni dekat laptop saya ni. Okey dah? Sama je. Sama je? Cuba orang lain respon. Saya pun sama. Sama. Cikgu. Sama je cikgu. Sama cikgu. Okey. Ya Allah Akbar. Sekejap. Saya try tengok dekat ni jap ya. Saya batal balik kat Teams. Kena tukar platform ni. Kena tukar platform, ambil masa tu nak pergi dekat Meet. Lagipun yang ni memang dah link dengan sekolah punya dan link pada FB Live ni. Ambil masa nanti nak tukar. Subjek lain okey tak ke macam cikgu? Cikgu je yang macam ni. Ambil jap ke cikgu? Jam. Jam Allahu Akbar. Ni saya dekat saya elok je ni. Alhamdulillah. Dekat saya Kak, elok je. Try live dulu. Kak Bini, screen PowerPoint tadi kan, dia tak bergerak. Akak tadi dah slide ke berapa ni masih slide yang sama? Yang selepas dia lah. Tak, masih yang sama. Akak Okey, nak ini tukar Meet ke? Tak. Saya masih tak. pakai Teams.
Saya tak tukar apa-apa. Saya tak tekan button apa-apa pun. Okey. Dah bertukar Akak dah tukar belum? ke? Saya dah tukar. Ah. Atas dia tajuk kertas 1. Oh tak, Contoh kakak soalan. masih lagi. Masih slide yang kelima. Sepatutnya dah slide yang ke-7. Oh, tak tahu. Yang saya nampak ni slide yang kelima. Okey, saya dah tukar slide yang seterusnya ni. Slide yang ke-7. Alah, hai, macam mana ni? Saya memang semua saya letak kat dalam ni. Semua by PowerPoint ni. Cikgu Atul ada pandangan tak? Kak, nanti saya tanya dengan Kak Hajar macam mana. Kalau akak nak tukar Meet ke? Kalau tukar Meet, boleh Tak tak? apa, untuk FB Live tak ada masalah. Nanti saya buat yang baru. Okey, kalau boleh nak tukar Meet, saya buat Meet lah. Saya boleh tukar Meet. Okey. Akak buat Meet Okey, Cikgu Atul nak tanya dulu Kejap saya tunggu kejap. Ha? Ha? Aku cakap apa? Ataupun saya cuba left, lepas tu saya try masuk balik. Saya cuba. Manalah tahu kan? Saya leave dulu, nanti saya try masuk balik. Sekejap Okey. Tengah leave. Tukar kamera. Kecil lah. Jam kot. Ini slow. Leaving je nampak. Ambil masa. Sebab ibu punya okey. Laju je. Dia kalau kat handphone ni memang laju je tapi internet sambungan kuat ni juga. Teams ni memang macam ni lah. Dia slow. Dia slow lah Microsoft ni. Baik pakai Meet. Meet tak boleh ramai orang. Tak apa, boleh tengok dekat FB Live. Masalahnya orang tak ada FB semua tu tak ada. Cari dah jalan. Kenapa tak ada living ni? Boleh tutup je ke? Ya. Ni pun tak, orang tak dapat tempat. Suara dengar? Dengar? Suara ayah dengar tak? Tak. Sini ibu macam datang pun banyak sangat benda buka ni. TV berlambat. Tak boleh lah. Ni ke meeting ni? Ni lah. Betul lah kan? Lama lah pakai TV ni. Apa? Abang rasa tu. Access the item. Access. Quest access. Nanti akan ada orang satu masukkan. Sofia pula. Alah. Tukar balik. Patut jadi ibu UN tu. Sekejap. Pasal pula tadi minta email ni. Yang mana tadi lah. Dah. Sekejap. Kat sini kena guna Gmail kot. G? Yang G. Ingat. Kenapa saya tak boleh buka lagi? Wrong pattern pula lah. Boleh jadi Hang. bukan.
Kejap. Orang tukar pattern ke? Alamak, macam mana cikgu atur nak? Kak Mimi boleh tak? Saya Kak tengah Mimi. try masuk. Okey. Tunggu. Sekejap, ibu Kak. tak Saya? Kak. Saya? Oh? Oh, tapi ni memang dah dalam meeting. itulah. Tahu lah. Oh, okey. Bukanlah. Yang tadi lah. Patutnya. Alamak. Sini join. Join. Kejap, saya try balik. Okey. Kamera tu gimana? Nah, itu speaker tu. Hah? Tak ada. Mainkan. Tak ada. Dia tak. Ibu tengah connect ni. Ini yang pelik ni. Tak boleh masuk. Kak Mimi, nanti Kak Hana masuk. Saya. Nanti Kak Hana masuk. Sebab dia kata mungkin masalah internet tapi tak pasti. Internet kot. Sebab actually kat saya smooth je. Oh. Kan dekat saya cantik je. Tunggu jap. Okey. Kenapa ni? Internet je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Hana. Ha, Sekejap, mana Kak Mimi dia baru Ha? release. Lah. Sekejap tunggu Kak Mimi masuk. Okey. Kejap. Saya tengah godek saya punya internet juga. Pakai anak punya ni. Kejap. Ni technical line kot. Itulah bila kita bergantung dengan teknologi tu macam itulah kan. Tapi kita kena adapt jugalah. Kita kena adapt juga. Okay, so alhamdulillah. Baik. Okay. So nampak tajuk dia kertas satu. Tolong respon. Nampak. Okay. Baik. Nampak.
Okay, thank you. Baik, ini adalah soalan kertas 1. Contoh soalan kertas 1 sama saja macam yang biasa kamu jawab. Tak ada beza. Okay, dan kertas 2, okay, yang nombor 1 tadi tu tidak ada working kan? Okay, yang kertas 2 ni adalah soalan yang penyelesaian masalah. Maksudnya kamu kena kira sikit, buat analisa sikit, okay, kemudian kamu kena buat pengiraan, ada jawapan, cari dekat pilihan A, B, C dan D ya. Itu dia. Okey, ini contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya adalah contoh yang seterusnya adalah soalan statistik ni ya. Soalan statistik sama juga ya, diberi jadual, kemudian kamu kena buat analisa, kemudian kena buat penyelesaian masalah ya. Dan carilah jawapan di pilihan jawapan A, B, C dan D. Okay, so ini adalah nampak presentation saya tak? Nampak Nampak cikgu. Nampak. Okay. So ini adalah soalan-soalan multiple choice ya, seperti yang biasa kamu hadapilah untuk soalan objektif kertas 1. Baik, sekarang ni saya nak pergi pada contoh item untuk kertas 2 ya. Kertas 2 ni maksudnya kertas subjektif lah ya. Okey, ini contoh soalan bahagian A. Ya, contoh soalan bahagian A. Baik, soalan ni dia bagi raja satu bentuk gabungan pepejal. Okey, kemudian kamu diminta mengira isi padu dalam gabungan pepejal tersebut dalam meter padu. Okey, nampak markah juga diberi 4 markah ya. Ini adalah format biasa di mana markah ditunjukkan, jadi kamu boleh jangka working kamu macam mana, nak apa, kena ada apa. Ini dia contoh soalannya. Okey, soalan ini direct kamu tengok. Soalan ni direct ya, dia tak ada kaitan dengan soalan lain, tak ada kena kira bentuk lain dulu. Tidak kena kira itu ini direct to the point. Maksudnya terus kalau kira isi padu, rujuk dekat rajah dan kamu rujuk dekat rumus, kemudian boleh kira isi padu terus ya. Tidak ada soalan-soalan lain yang kena difikirkan dahulu. Okey, ini memang nature soalan bahagian A. Ya, direct to the point walaupun kena tunjuk working. Okey. Next. Okey. Next adalah soalan nombor 2 ni adalah tentang garis lurus. Tentang garis lurus. Okey. Ini boleh tak tolong ambil gambar? Screenshot ke apa ke? Okey. Okey. Baik. Kemudian kat sini soalan garis lurus tu nampak dia ada anak dia A dan B. Oh sorry, dua-dua A pula. Typo A dan B. Okey, markah juga diberi 4 markah. Jadi kemungkinan besar A 2 markah, B 2 markah. Kemungkinan besar lah dia tak nyatakan kat situ. Okey, kalau ikut pengalaman saya A tu 2, B tu 2. Tapi kena rujuk apapun, last kali kena rujuk dekat peraturan pemarkahan lah, skema pemarkahan ni. Kalau kita menanda tu kena rujuk kat situ. Okey, baik. Kat sini A dan B dia ada kaitan. Dia tak tanya benda lain. Dia tanya tentang TR, garisan TR. Merujuk pada rajah tu dia tanya tentang TR. Tapi satu dia tanya persamaan, satu lagi dia nyatakan minta kira pintasan X pula. Alright, so ini satu lagi nature soalan bahagian A. Okay, iaitu dia punya kaitan itu sangat rapat. Dia tak tanya perkara lain, dia tanya tentang garisan yang sama. Ya, kalau ada pun lainnya, perkaitannya itu sangat jelas. Contoh dia bagi kecerunan PQ, dia minta kira kecerunan TR ataupun dia minta kira persamaan TR, begitu. Maksudnya ia jelas, perkaitannya sangat jelas. So almost direct to the point juga. Dia tak ada belok-belok sangatlah soalan bahagian A ni. Okey. Right, ini contoh lain. Tengok tu ya. Ini adalah soalan mathematical reasoning.
Mathematical reasoning, okay, dia bagi satu implikasi dia kata nyatakan akas. Okay, so itu pun direct. Kan tak ada working lain pun dekat sini. Direct to the point. Dia minta akas pula. Kemudian pada B, okay, walaupun soalannya adalah soalan lain, kan dia bagi satu argument lain, okay, tetapi dia masih pada konteks yang sama, masih lagi pada mathematical reasoning. Okay, still direct to the point. Okay, so nampak tak kat sini? Contoh yang pertama tadi, direct, dia suruh kira terus daripada rajah. Contoh yang kedua, walaupun ada A dengan B, tetapi A dengan B ini dia memang berkait satu sama lain tu. Dia sangat rapat berkaitan tu. Dia tak payah nak fikir jauh-jauh. Okey, dan soalan yang ini pula, okay, walaupun A dengan B itu dia cakap pasal benda yang berbeza, satu tentang akas pada implikasi dan yang kedua pasal premis, tetapi dia masih pada ruang lingkup yang sama. Dia tak pergi jauh. Walaupun satu dia bagi implikasi lain, yang kedua dia bagi implikasi lain, tapi masih berlegar pada benda yang sama. Okey. Right. Ada soalan? Senang cerita yang saya nak share, bahagian A ini soalannya direct. Kalau ada pengiraan pun tidak terlampau panjang pengiraannya. Pengiraannya yang agak ringkas. Pengiraan yang tak perlu panjang-panjang. Pengiraan yang kalau B itu ada kaitan dengan A tetapi pengiraan tu sangat ringkas. Okay. Markah pun tak banyak. Kamu tengok tadi soalan ni 3 markah, soalan tadi 4 ya. Itu adalah lebih kurang markahnya itu 4 atau 3. Begitulah 4 atau 3. Tak banyaklah markah untuk A pada setiap soalan. Sebab soalan dia pun tak panjang. Okey, saya teruskan ya. Okey, saya teruskan. Dah 11:45 ke 8? Okey. Baik. Seterusnya ini adalah soalan bahagian B. Ya, soalan bahagian B. Okey, kalau rujuk kat markah dahulu kamu tengok ni, dah 9 markah pula dah satu soalan. Adi kan 3 markah atau 4 markah. Kamu tengok yang ni 9 markah. Okey, so boleh agaklah working dia pula macam mana. Baik. Okey, soalan ni memang tidak ada rajah ya. Okey, soalan ni kamu tengok, tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan ketaksamaan yang betul. Okey, dan kena buat checking kat sini untuk 1 Roman dan 2 Roman. Kena buat checking. Jadi working dia panjang sikit lah. Maka kita buat checking kan, kalau kita nak buktikan, kalau kita nak tengok dia mematuhi atau tak kan kita kena check satu-satu. Okey, kena check satu-satu tu mengambil masa dan ia workingnya agak panjang. Okey, so inilah dia soalan A. Kemungkinan soalan A ni 4 markah. Ini saya boleh agak sahajalah sebab dia tak bahagikan. Kemungkinan A ini 4 markah, B itu 5 markah. Baik. Okey, A 4, B 5. Kan? Baik. Okey. Mungkin 1 Roman ini 2 markah, 2 Roman ini 2 markah. So apa pun itu adalah telahan saya, apa pun kena ikut pada pemarkahan yang akan disertakanlah bila kami menanda peperiksaan awam nanti. Ini saya punya telahan, agakkan saya mengikut pengalaman saya sebelum ni lah. Okey, soalan B, kamu tengok perkataan dia. Berdasarkan. Maksudnya apa dia berdasarkan ni? Lukis dan lorek rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan itu. Maksudnya kalau kamu salah kira dekat A, salahlah kamu lukis dan lorek dekat B. Nampak? B ini mesti berdasarkan A. Ini adalah nature soalan bahagian B. So B mesti bergantung dekat A. Kalau A salah, B kamu pun memang salah lah. Okey. Kat soalan B ni dalam markah dia banyak. Satu soalan 9 markah. Lepas tu pula soalan B bergantung dekat A. Tak ada ruang sebenarnya untuk melakukan kesilapan dekat sini.
So kalaulah kamu dah betul dekat A, tapi contohnya lah kamu terlupa ataupun tersilap masa nak melukis dan lorik, sekurang-kurangnya kamu dah ada jawapan pada A, dah ada markah pada A. Tapi kalaulah A itu salah, B itu mungkin kamu punya kaedah pun betul dan sebagainya, tapi mungkin tak boleh dikira. Tak boleh diberi markah sebab B ini berdasarkan A. Ya? Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Jelas tak cikgu terangkan ni? Jelas. Nampak ya beza bahagian B dengan A? Nampak. Okey, sekejap. Saya pergi dekat macam mana nak tutup ini? Ensure. Kejap ya, Cikgu Eza nak masuk dekat lobby. Saya kena admit sekejap. Ensure ke? Sekejap kesian Cikgu Eza. Sekejap, saya buka Teams balik. Cikgu Eza. Ni people are waiting in the lobby. Satna. Kejap admit sekejap Saya admit Cikgu Eza ni. Terima kasih Cikgu Eza sebab join. Lambat pula admitting. Tak boleh juga. Sekejap. Tunggu jap anak-anak. Berapa kali dah admit ni? Tak boleh admit lah. Cikgu Eza. Alah, hai. Kesian Cikgu Eza. Saya tak boleh admit lah pula. Okey, saya sambung pada presentation saya lah ya. Okey. Now, so ini nature bahagian B. Ini nature bahagian B. Iaitu kalau ada, dia selalunya memang ada anak lah A dengan B tu. B itu bergantung dekat A. Okey, now saya pergi dekat soalan seterusnya. Okey, ini adalah tentang sukatan serakan ataupun dalam kalau dalam bahasa biasanya adalah statistik lah, tapi untuk kamu tajuknya dah tukar pada sukatan serakan. Okey, tengok ni. Dia bagi jadual kekerapan. Okey, kemudian soalan A, berdasarkan jadual kekerapan itu kena hitung mean dan juga kena bagi varian. Ya. Okey. Tengok pula apa soalan B. Okey, siapakah yang layak mewakili kelas dalam kuis tersebut? Justifikasikan pilihan anda berdasarkan sukatan serakan yang sesuai digunakan oleh guru mereka untuk membuat pemilihan itu. Nampak tak? Awak kena bagi jawapan, kemudian awak kena bagi sebab. Justifikasi itu adalah kamu kena bagi reason kamu. Kenapa kamu pilih? Sofia, ataupun kalau kamu pilih Armin, kenapa? Kena bagi sebab. Okay, so kalau dah jawab A betul kan, okay, dah ada variant tu betul, okay, kena pergi dekat B. B itu bergantung dekat A. Jawapan kamu dekat B bergantung dekat apa yang kamu kira dekat A. Dan justifikasi itu kena bertepatan lah, tak bolehlah merepek-repek, reka-reka sendiri. Kena dalam ruang lingkup statistik ataupun sukatan serakan, kena dalam ruang lingkup itulah jawapan kamu. Tak bolehlah pergi ke laut contohnya kan. Kena pergi dekat sukatan serakan. Kena berdasarkan varian dan juga mean yang kamu kira tadi. Okey, nampak Okey, soalan ini 5 markah. So kemungkinan A itu 3, B itu mungkin 2 markah. Kemungkinan lah. Alright. Okay, right. Ini adalah nature soalan pada bahagian B. Bermaksud kamu tak boleh tak faham. Tak boleh tak faham kenapa kiraan-kiraan yang tertentu dibuat dalam penyelesaian masalah matematik. Kena tahu kalau kira mean itu sebenarnya kamu nak rujuk pada apa? Kita nak buat analisis apa perkara yang kita buat analisa tadi. Variant, rujuk pada apa? Apa analisisnya? Kena tahu kenapa kita kira variant. Kalau variant bacaannya macam ni, maksudnya apa? Mean bacaannya begini, nilainya begini, apa maksudnya? Dengan kena bagi reason kamu lah. Kalau kamu tak faham tajuk ini, maka
kesukaran untuk bagi justifikasi itu akan berlaku. Ini nature soalan KSSM. Saya nak share soalan ini memang saya rasa saya tak jumpa masa KBSM. Okay. Kalau ada pun untuk SPM yang baru cikgu tanda ni, satu soalan dia minta bagi jawapan dan bagi sebab. Satu soalan tapi dengan reason yang sangat yang agak mudah lah. Okey. Boleh saya teruskan? Nampak tak? Nampak tak apa yang kamu kena tahu untuk paper matematik kertas 2 ni? Kamu dah nampak Nampak. Okey, jawab tau. Nanti cikgu tak tahu kamu dapat ke tak ni. Okey. Okey, nak saya ulang mana-mana soalan ke contoh pun tak apa. Bagi tahu je. Tanya je. Sebab saya nak two-way communication lah kalau boleh kan. Saya nak two-way communication. Sedang saya nak tahu apa yang kamu nak tahu. Kan? Jadi saya boleh fokus dekat soalan kamu pula. Kamu nak tahu apa, saya jawab lah. Kalau nak tanya apa-apa pun boleh. Nak tanya bahagian A pun cikgu boleh patah balik ke bahagian A. Okay. Kalau tak ada, saya teruskan dekat bahagian C. Okey, bahagian C Okey, bahagian C. Right, soalan 16. Contoh ni soalan 16 kan? Sebab dia kan ada dua soalan. Soalan C, bahagian C ini the only part yang kamu ada pilihan. Dia ada bagi dua soalan, kamu pilih, kamu jawab hanya satu sahaja. Okey, mari kita tengok sama-sama apakah dia contoh soalannya. Ini pun benda baru dekat cikgu. Pada cikgu-cikgu sendiri ini adalah benda baru. Sebab ini memang untuk KSSM lah, dirangka, digubal untuk kamu yang KSSM. Memang ini adalah kelainan sangat-sangat daripada apa yang ditanya untuk pelajar-pelajar KBSM. Okey, contoh. Hari Guru diraikan pada 16 Mei, Lembaga Pengawas SMK Wira bercadang beli hadiah untuk semua guru di sekolah itu dengan gunakan duit dari sumbangan PIBG dan sumbangan murid-murid jumlahnya RM1,100. Okey, kita tengok soalan A. Jika pihak PIBG menyumbang 75% dari jumlah sumbangan itu, okey, satu Roman, nyatakan nisbah sumbangan PIBG kepada sumbangan murid-murid. Okey, yang ni soalannya adalah soalan nisbah Yang ni soalannya adalah soalan nisbah Kan? Baik, kemudian yang kedua, hitung pula. Okey, daripada tadi, total tadi dah tahu peratus, dah tahu nisbah. Kena kira pula, bagi pula dalam ringgit. Berapa nilai sumbangan murid-murid? Kan? Berapa nilai sumbangan murid-murid? Okey. Baik. Okey, ini dah dua konteks dah kan? Satu nisbah, satu kena kira. Dan ini termasuk peratus lah. Kalau nisbah ini termasuk peratus. Okey, ini soalan A. Soalan A 3 markah. Bermaksud kan, kalau 3 markah, okey, working pun tak panjang. Pengiraan pun yang kamu buat basic. Sebab peratus ni kamu pun dah belajar dari sekolah rendah. Nisbah pun dah belajar daripada sekolah rendah. Kan 3 markah. Okay, kalau 1 Roman tu mungkin 1 markah, 2 Roman sebab ada pengiraan, mungkin 2 markah kat situ. So pengiraan pun direct to the point. Direct saja. Dia tak belok-belok. Okay. Tengok soalan B. Okey, dia ada cerita lain pula, tambahan pula cerita lain. Okey, hasil daripada tinjauan lembaga pengawas, mereka menyenarai pendek 2 pilihan hadiah. Okey, ada 2 pula pilihan hadiah. Biasalah kan, kalau misalnya nak beli hadiah dekat ramai-ramai cikgu, benda ni memang biasa berlaku kat sekolah pun. Ada 2 pilihan pula. Okey, pilihan A harga yang ini. Kan, cikgu lelaki yang harga yang ini, cikgu perempuan harga yang ini. Pilihan kedua, cikgu lelaki harga yang sama pula. Kan, biasa benda ni adalah situasi, sebenarnya situasi harian. Benda ni biasa berlaku.
memang ini adalah masalah harian. KSSM dia saja akan rujuk pada masalah harian. Dia akan berlega-lega dekat masalah harian. Okey. So, tengok soalan dia. Pilihan pertama akan gunakan keseluruhan sumbangan. Pilihan kedua ada baki RM38. Okey, jika terdapat X bilangan guru lelaki, Y bilangan guru perempuan, dengan gunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y. Tengok soalan A tadi, dia pergi dekat peratusan dengan nisbah. Pergi dekat B, dia dah suruh selesaikan guna matriks. Okey, so dah ada berapa konteks dah kat situ kan? Dah ada banyak benda dah digabungkan dekat situ. Nisbah, peratus, kemudian dia pergi pada matriks pula. So 5 markah. Kalau ikut pengalaman saya menanda, 5 markah ni memang markah yang biasa diberi untuk soalan matriks lah untuk yang sebelum KBSM. Okey, kat mana tu saya akan share lepas ni. Kat mana dapat markah, kat mana dapat ni, saya akan share lepas ni insya-Allah. Okey. Baik, kat sini kan dah pergi dekat matriks pula. Jadi kalau kamu setakat tahu nisbah, kamu tak boleh jawab B. Tak boleh kira B. Dan B pula dia cakap khusus matriks. Jadi kamu jangan guna kaedah lain. Guna kaedah lain memang daripada awal. Okay, saya sebagai pemeriksa, okay, apa yang kami buat, kami akan tulis nota kat situ menggunakan kaedah yang lain. Jadi semua daripada atas sampai kat bawah 0, 0, 0, 0. 5 markah tu 1 markah pun kamu tak dapat. Okey, ataupun paling sikit dapat 1 markah untuk 1 markah itu untuk ayat dia. Daripada situasi pergi pada persamaan. Dapatlah 1. 4 markah lagi 0, 0, 0, 0. Okey, 4 markah lagi kosong semua. Kalau kamu guna kaedah lain. Sendirilah ni. Tak ada tekan apa-apa. Sensitif sangat. Dengar tak? Dengar. Tak dengar? Dengar. Sebab tadi dekat tok saya tu dia macam mute pula. Alah. Baik. Tak boleh move pula presentation ni. Sekejap internet ke? Saya tak tahulah ni internet ke, saya tak boleh. Okey. Nampak soalan 2 Roman? Tak nampak soalan 2 Roman? Tak ada pula. Ya, cikgu dah. Nampak tu dah. Dah. Lambat sikit lah. Okey. Soalan 2 Roman. Kamu tengok. Ada situasi lain pula. Okey, lembaga pengawas bercadang memohon sumbangan pula daripada kedai buku sekolah. Ini pun biasa berlaku, benda ni harian. Kan untuk beli kotak bungkusan hadiah. Harga 1 kotak bungkusan, pilihan pertama, kedua masing-masing RM3, RM4. Ketua pengawas kata pilihan pertama lebih jimat berbanding pilihan kedua setelah kos kotak bungkusan tu diambil kira. Okey, dengan menggunakan jawapan dekat B1 Roman, adakah anda bersetuju dengan pernyataan itu? Justifikasikan jawapan anda sudah. Kat sini dia minta juga reason kamu pilih. Kalau kamu kata pilihannya RM3, kenapa kamu pilih RM3? Kalau pilih kenapa RM4? Kena bagi sebab. Nampak? Okay, dia kata setuju tak dengan ketua pengawas ni? Okay, kalau setuju kena bagi tahu kenapa setuju. Kalau tak setuju kena bagi tahu kenapa tak setuju. Kena tunjukkan why. Kena bagilah nilainya tu, lebih jimat ke, kena bagilah dia punya jawapan lebih jimat ke dengan harga macam ni, dengan kena bagi. Baik? So 4 markah kat situ, bayangkan. 4 markah tu banyak lah. Cuma saya tak boleh nak share. Pemarkahan tu saya tak tahu sebab sebelum ni KBSM tak ada soalan begini. Saya sendiri kena tunggu apa yang turun daripada lembaga peperiksaan selepas ni lah. Sampai sekarang belum ada lagi, jadi saya tak dapat share dengan kamu. Okey. Baik, soalan C. Tak habis lagi soalannya. Ada lagi soalan dia, ada A, ada B, ada C. Ya. Okey.
Baik. Tiba-tiba kan, ini pun situasi harian juga biasa berlaku. Tiba-tiba seorang guru, ada cikgu pula kata, cikgu nak bagi sumbangan lah, kamu bagi hadiah apa? Kan, untuk hari guru cikgu nak bagi sumbangan kan. Dia kata nak sumbang beberapa botol minyak wangi. Dia kata cikgu nak bagi hadiah cikgu lah untuk kamu sumbangkan dekat cikgu-cikgu. Kan, benda ni kan biasa kan. Dia kata minyak wangi tu bentuk silinder, isi padu 1000 sentimeter padu. Lepas tu pengawas nak masukkan botol minyak wangi dalam kotak istimewa, bentuknya cuboid. Dia bagi rajah botol minyak wangi, dia bagi rajah cuboid, bentangan pula tu. Dia tak bagi gambar kotak. Dia tak bagi dalam bentuk solid, dia bagi dalam bentuk bentangan. Okey. Baik, soalan cari nilai minimum Y jika botol minyak wangi dapat dimuatkan dalam kotak itu. Nampak tak? Dia dah pergi dekat isi padu, pergi dekat bentangan cuboid, pergi dekat panjang lebar dan sebagainya. Kan? Okay. So, inilah yang cikgu nak share dengan kamu. Okay, bagaimanakah, ini bayanganlah ya, soalan-soalan yang akan diuji pada kamu pada kertas SPM, kertas 2 kamu 2021. Okey, soalan bahagian C ini markahnya banyak, iaitu 12 markah. Okey, 12 markah. Okey, baik. Okey, dan dia tanya macam-macam konteks dekat situ, daripada peratusan, nisbah, dia tanya matrix, lepas tu dia suruh bagi justifikasi ya. Dia nak tengok kamu punya pilihan jawapan dan bagi reason. Kemudian pada soalan C dah konteks ni dah lain pula. Dia dah pergi pada isi padu, pepejal, bentangan cuboid dan sebagainya. So macam-macam gabungan konteks dekat dalam bahagian C. Kalau dekat bahagian A dah bahagian B, satu soalan hanya fokus dekat satu tajuk. Saya senang cakap tajuk lah. Satu soalan memang dia tanya pada tajuk, tapi kalau bahagian C tidak, dia boleh gabungkan macam-macam. Dia boleh gabungkan macam-macam. Oh sorry, saya betulkan balik. Kalau bahagian B, walaupun ada anak A dengan B, walaupun dia boleh tanya perkara berbeza, tetapi selalunya dia tak jauh konteks dia. Okay, tapi soalan bahagian C, dia boleh gabungkan macam-macam perkara dalam satu soalan. A dia tanya tajuk lain, B dia fokus kat tajuk lain, C dia fokus dekat tajuk lain. So apa maksudnya? Kamu kalau nak jawab bahagian C dengan baik, kamu punya pengetahuan tentang matematik daripada asasnya, daripada aras yang biasa, rendah, sederhana, tinggi, kena pengetahuan kamu kena penuh, kena banyak, baru kamu boleh menjawab dengan sangat baik. Okey, kan? Sebab ini adalah memang nature pengujian dalam KSSM, di mana lembaga peperiksaan dia nak lari daripada kebiasaan. Okey, soalan-soalan rutin kita tak boleh nak jangka, maksudnya mungkin tak ada soalan rutin. Okey, bahagian A, bahagian B, bahagian C dia boleh tanya apa saja tajuk, tidak ada susunan tertentu, sebab kalau dalam KBSM kami dan juga murid calon sendiri boleh dah agak dah soalan 1 keluar bab apa, soalan 2 keluar bab apa, sampai soalan 16 bahagian B tu pula memang rutin. 13 keluar soalan graf fungsi, 14 keluar soalan penjelmaan, 15 keluar soalan pelandungakan, begitu dah boleh agak, dah boleh nak tentukan nak jawab yang mana. But no more untuk KSSM bermula tahun kamulah 2021. Tidak ada lagi penetapan, no routine. Sebagai cikgu kami pun tak boleh nak jangka. Bahagian A apa tajuk keluar, bahagian B apa tajuk keluar, bahagian C apa tajuk keluar. Jadi kita kena belajar semua benda dan kita kena mahir semua benda, baru kita boleh jawab dengan baik. Tak ada pilihan dah. Kan? Okey. Right? Saya dah habis dah share soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kamu ada nak tanya tak apa-apa?
Ada nak minta saya patah balik dekat mana-mana bahagian? Kalau nak saya patah balik, bagi tahu. Nanti saya boleh patah balik. Kan, dekat slide yang mana, bahagian mana saya boleh patah balik untuk kamu nak tanya soalan apa-apa kat cikgu lah. Cikgu. Saya, siapa ni? Syabil ke Syabil? Syabil, sihat Syabil? Sihat tak? InsyaAllah sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, Syabil nak tanya apa? Cikgu, kalau yang mat ni kewajaran dia macam mana? Kewajaran apa Syabil maksudkan? Kewajaran yang macam 70-30 tu. Okey. Macam ni, cikgu patah balik dekat slide cikgu tadi yang awal Syabil. Okey. Kertas 2. Awak tengok dekat kesukaran, aras kesukaran nombor 8. Perkara nombor 8. Nampak? Aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi. 5/3/2. Okey, apa maksudnya kat situ? Kan 5 tambah 3 tambah 2 10 kan? Ya? Bermaksud kalau daripada 10 soalan, 5 soalan itu adalah arasnya rendah. Okey, sebab macam mana pun lembaga peperiksaan dia tak boleh nak bagi soalan aras tinggi banyak. Kan? Sebab apa? Mengambil kira tahap kemahiran murid pada konteks yang tertentu. Kan? Tak semua murid mahir dalam matematik. Itu kita kena akui kan? Sebab setiap orang Tuhan bagi cara berfikir, kecenderungan berfikir itu berbeza-beza. Kan? Ada yang cenderung untuk menghafal. Otak dia Tuhan bagi. Jadi mungkin bab-bab logik macam matematik ini dia mengambil masa untuk faham. Mengambil masa untuk terangkan balik ke orang. Nak buat pengiraan dan sebagainya. Jadi lembaga peperiksaan dia tak bertukarlah yang ni. 5 soalan daripada 10, 5 soalan aras rendah. Jadi kalau misalnya itu 10 soalan. Kalau 20 soalan masih lagi aras rendah tu masih banyak. 10 pula soalan aras rendah. Maksudnya separuh daripada keseluruhan soalan mestilah aras dia rendah. Ini kita memang peganglah, memang tak boleh nak tukar. Memang 5 soalan daripada 10 soalan daripada 20 ataupun 5 soalan daripada 10 soalan mestilah aras rendah. Okey. Kemudian aras sederhana 3. 3 tu pun tak banyak lah. Kan aras tinggi 2 je Syabil. 2 sahaja aras tinggi. Maksudnya sikit Syabil. Syabil risau Boleh lah. Tak apa kan. Kita concentrate mana yang kita yakin kita boleh buat lah Syabil. Kita concentrate kat situ. Menjawab tak soalan cikgu? Macam tak ke? Macam tak? Apa yang Syabil tak faham? Macam mana nak kata kalau yang macam kertas lain tu dia ada wajaran, maksudnya daripada 40 tu kita perkan dapat, you faham tak? Persen, 50% lah. Wajaran macam mana? Daripada segi markah ke? Daripada segi apa? Kalau misalnya daripada segi soalan, macam itulah, separuh mesti aras rendah. Kalau misalnya nak lulus ke maksudnya? Nak lulus? Okey, kalau nak lulus kertas satu kena skor. Paling sikit, okey, jangan bawah 20. Dia 40 soalan kan? Jangan bawah 20. Kertas 1. 25 ke, kalau dapat atas 30 lagi bagus. Itu untuk kertas 1, gabungkan dengan kertas 2. Kertas 2 kalau kamu daripada 100 itu kamu dapat markah 35 atau 40. Dah insya-Allah kamu akan lulus lah, insya-Allah. Kan, kalau misalnya kertas 2 itu lagi tinggi, grade kamu cantik lah sikit. Kalau setakat fikir nak lulus, kertas 1 25, kertas 2 dalam 35, dah okey dah. InsyaAllah dah boleh lulus. Okey Syabil? Okey, jangan risau sangat Syabil. InsyaAllah doa banyak-banyak kita boleh back to school. Kan?
InsyaAllah cikgu. Amin. Okey. Saya rindu dengar anak murid tau. Rindu nak pergi sekolah. Sekarang ni pergi sekolah pun tak boleh kan. Strict. Pengetua memang pesan jangan ke sekolah kecuali dipanggil ada urusan. Baru boleh pergi. Kalau tak jangan ngada-ngada nak singgah-singgah tak boleh. Saya pun kadang-kadang lalu je kan, dah pergi cari barang dapur kan, lalu depan sekolah saya tengok, pagar sekolah saya tengok dewan. Rindu dengan sekolah aku. Macam itulah. Okey, ada soalan lain tak? Ada sesiapa ada soalan lain? Tak ada insyaAllah. Tak ada Okey. Alright. Boleh tak kita break? Kita break dalam 2 minit, 3 minit? Okey tak? Sekejap break. 3 minit ke macam itulah, lebih kurang. Saya pun nak break sekejap. Sekejap je. Tengok, lambatlah pula.
Jangan dekat. Okay. Alright, Assalamualaikum. Cikgu sambung lagi ya. Dah sempat dah minum ke apa ke? Okay, boleh ya. Sekarang 12.22. Okay, kita sambung lagi lah. Kita ada sampai pukul 1. Kan, saya pun memang ada lagi benda nak share dengan kamu ni. Tadi tentang format baru SPM. Okay, yang ni benda lain pula. So, minta maaf lah. Okay, yang session yang kedua ni tak ada dalam Facebook Live ya. Okay, tapi tak apa. Siapa yang tak dapat kan ada masalah sebab tadi pun saya baru admit beberapa orang. Kalau ada masalah tak apa, kita nanti akan bagi recording, insyaAllah recording kita buat. Baik, okay, so saya start presentation balik ya.